Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab ikhlas, ikhlas mengelakkan sifat riak. Hadis ke-51. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu annahu baka. Faqila lahu ma yubkika? Qala syai'an sami'atuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaquluhu fadhakartuhu fa'abkani. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul atakhawwafu ala ummati asyirka wasyahwat al-khafiyah. Qala qultu ya Rasulullah atusyriku ummatuka min ba'dik? Qala na'am. Qala ama innahum la ya'buduna asy-syamsa wala qamaran wala hajaran wala wathana walakin yura'una bi'a'malihim wasyahawah al-khafiyah. Ayyusbiha ahadukum sa'iman ta'ridu lahu syahwatun min syahawatih fayatruk sawmahu, rawahu Ahmad. Sayyidina Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika beliau menangis. Maka ada orang bertanya, apakah yang telah menyebabkan kamu menangis? Beliau menjawab, saya teringat satu perkara yang telah saya dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara itulah yang telah menyebabkan saya menangis. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya sangat takut akan syirik dan syahwat yang tersembunyi ke atas umat saya. Sayyidina Shaddad berkata bahawasanya saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah selepas Tuhan umat Tuhan akan terlibat dengan syirik lagi? Baginda bersabda, iya. Namun bukanlah mereka menyembah matahari, tidak juga bulan, batu dan tidak juga berhala. Sebaliknya mereka menunjuk-nunjuk dalam amalan mereka. Syahwat yang tersembunyi pula ialah seseorang yang berpuasa dari waktu pagi, kemudian dia didatangi sesuatu yang dia suka, maka dia membatalkan puasanya. Dan dengan cara sedemikian dia memenuhkan syahwatnya. Hadis riwayat Ahmad. Alhamdulillah tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ikhlas, iaitu menghilangkan sifat riak. Hadis Shaddad bin Aus. Nama ni kita dah pernah sebut, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada golongan Ansar, orang-orang Madinah, pernah menjadi penguasa, menjadi penguasa di sebelah Syam. Orang yang Allah berikan dua kelebihan bila dia bercakap, dia ada hikmah dan juga al-ilma. Dalam hadis ni, satu ketika dia menangis. Si Shaddad ni menangis. Kemudian orang datang tanya dia, kenapa engkau menangis wahai Shaddad? Maka dia kata, aku teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni akan kena dua penyakit. Akan ada dua penyakit, iaitu penyakit syirik dan juga penyakit syahwat yang tersembunyi. Bentuk-bentuk dia ada dua bentuk syirik. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syirik ini bukanlah menyembah berhala, bukanlah menyembah matahari, bulan, bintang. Tapi syirik yang dimaksudkan oleh Nabi ini ialah iaitu menunjuk-nunjuk, menunjuk-nunjuk dalam amalan. Yura'una bi amalihim, buat amalan tunjuk-tunjuk ke orang. Jadi tunjuk itu bukan kerana Allah lah, ada kerana yang lain. Itu salah satu bentuk syirik. Itu yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua,
Yang Nabi takutkan ialah syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Iaitu bentuk dia, Nabi sebutkan seorang tu dia berpuasa, tiba-tiba ada sesuatu yang menyebabkan dia nak berbuka puasa, maka disebabkan keinginan dia kepada dunia itu menyebabkan dia berbuka puasa. Jadi tajuk ni berkenaan dengan ikhlas dan mengelakkan kita dari sifat riak. Amalan-amalan yang kita buat itu pastikan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, elakkan daripada sifat riak. Sama ada ibadat-ibadat kita ataupun puasa. Ibadat ni mungkin orang nampak kan, tapi kalau puasa orang tak nampak, tapi boleh berlaku. Dia hilang, berhenti puasa, tengok makanan sedap, tak jadi puasa kan. Itu yang disebutkan. Jadi insyaAllah moga-moga kita dapat fahami hadis ni dengan baik dan kita amalkan. Dan musim-musim begini ni dah banjir, air dah turun banyak. Jadi kita doa lah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bila hujan turun lebat, nampak hujan aja, pertama Nabi dia akan doa, Allahumma sayyiban nafi'a. Hujan tu turun, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Jadi ya Allah Tuhanku, bagilah hujan turun air yang beri manfaat. Pernah berlaku dekat Madinah. Madinah ni biasa negara Arab ni kadang-kadang berlaku kemarau. Bila berlaku kemarau, sampai hari Jumaat Nabi berkhutbah. Kemudian dalam Nabi berkhutbah tu ada orang Arab dia bangun. Dia kata pada Nabi, ya Rasulullah, sekarang ni pokok semua dah mati, daun-daun dah kering semua, binatang mati. Dia kata, mintalah pada Allah Ta'ala turunkan hujan. Nabi pun doa, turun hujan. Seminggu hujan tak henti. Minggu depan tu Nabi khutbah lagi, Arab tu bangkit lagi. Dia kata, ya Rasulullah, doalah minta berhenti hujan ni. Dah habislah, semua rosak, semua rumah-rumah runtuh, rumah pada tanah kan. Bila kena hujan tu dia jadi pecah, runtuh. Maka ini doa yang Nabi bacakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa. Ada dalam hadis, ada beberapa lafaz lah, dan hadis Bukhari, Muslim. Ada yang sebut, Nabi sebut sampai 3 kali, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah ya Tuhanku, turunkanlah hujan ini yang di sekeliling kami, bukan atas kami, kan? Turunkanlah hujan tu di sekeliling kami, bukan atas kami. Dalam hadis Bukhari itu disebut, bila Nabi baca doa itu, yang awan yang gelap tadi semua tu kan, hujan itu tu, maka dia terbuka jadi cerah. Berubah, awan-awan tu berubah ke sebelah barat, sebelah timur, ke sebelah utara, sebelah selatan, tak jatuh atas bumi Madinah. Itu yang simple lah, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita tengok mula-mula hujan tu, kita doa dia, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah air yang bermanfaat untuk kita. Yang pertama, tengok lebat, rasa takut, ubah dia doa, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa-doa yang perlu kita amal, yang masing-masing rumah dah naik air ini kan. Jadi kita mohon kepada Allah SWT, Allah berikan kepada kita kefahaman agama yang bagus, dan kita sabar apabila diuji dengan ujian-ujian yang Allah berikan. InsyaAllah moga-moga ujian-ujian ni bertambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Subhanallah.